Masih lagi kita bercakap mengenai isu yang very significant dalam tempoh pandemik COVID-19, di mana dipetik daripada salah satu artikel di portal berita tempatan pada tanggal 18 November 2020, 266 bunuh diri ketika PKP dilaksana. Ini adalah statistik dari Polis Diraja Malaysia sendiri. Sebanyak 266 kes bunuh diri dilaporkan sejak 18 Mac hingga 30 Oktober ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan di seluruh negara untuk kita mengekang penularan COVID-19. Jadi kalau kita kira-kira secara purata, 30 orang bunuh diri sebulan ataupun setiap hari mesti ada seorang yang bunuh diri. Masya Allah, na'udzubillah, astaghfirullahalazim. Tak nak lagi kita dengar perkara-perkara seperti ini berlaku. Jadi hari ini Lin bawakan kepada anda yang baru je bersama dengan Lin, Dr. Ahmad Rostam, perunding psikiatri, untuk bercakap mengenai ini. Tadi kita dah cakap mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ramai cuba bunuh diri dan sebagainya kan, bagaimana ianya menyebabkan ramai orang membuat tindakan yang tidak rasional ini, tanda-tanda orang yang cuba membunuh diri. Dan sekarang ni kita nak tahulah kita call to action ataupun apa yang boleh kita lakukan, apakah tanggungjawab pihak berwajib dan kita sebagai masyarakat sendiri untuk membantu insan-insan seperti ini, dan apa pula peranan diri sendiri yang mempunyai niat yang tidak rasional ni. Doktor mungkin boleh kongsikan sedikit. Dalam konteks pandemik COVID-19 ni kan, kita ada satu hashtag atau tanda palang yang sangat popular, iaitu kita jaga kita. Sebenarnya itu adalah essence dalam memastikan bahawa masyarakat kita terjaga dalam pelbagai bentuk, bukan sahaja daripada pandemik ini, tetapi dari segi ekonomi, dari segi psikologikal, dari segi sosial, dari segi emosi, dari komunikasi, perhubungan dan sebagainya. Jadi tanggungjawab yang pertama yang kita perlu lakukan sebagai seorang individu adalah kita kena sentiasa cakna dan kita kena sentiasa peka dengan masalah kesihatan kita, emosi, stres dan sebagainya. Kerana perkara-perkara ini sebenarnya boleh dibantu pada peringkat awal oleh kita sendiri. Jadi bila mana kita berhadapan dengan tekanan atau perkara-perkara yang seumpama dengannya, kita kena cari jalan untuk mendapatkan bantuan dengan segera atau cuba untuk menyelesaikan dengan segera. Dan dalam konteks sekarang ini sebenarnya amat penting untuk kita berkongsi masalah kita dengan orang lain, terutama dengan orang-orang tersayang. Dan ia boleh dilakukan dengan sangat mudah, di mana orang tersayang tidak perlu untuk memberikan apa-apa nasihat yang spesifik, tetapi menjadi pendengar yang baik. So dalam konteks orang bermasalah dan kita yang bermasalah, kita memerlukan seorang pendengar yang baik, dan orang perlu menjadi pendengar yang baik. Kadang-kadang kita agak sukar untuk kita lakukan, tetapi ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Seterusnya ialah kita kena sentiasa peka dengan apa-apa perubahan dalam diri kita maupun orang-orang tersayang di sekeliling kita ataupun rakan-rakan sekerja kita dan sebagainya. Sebab perubahan-perubahan ini menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena pada diri mereka yang mungkin perlu dibantu oleh kita, ataupun mereka perlu nyatakan atau mereka perlu beritahu kepada kita supaya mereka rasa tenang dan lega. So perkara-perkara ini sebenarnya boleh dilakukan oleh semua orang. Seterusnya ialah bila kita dalam institusi, tempat kerja, sekolah, universiti ataupun di mana-mana sahaja, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sepejabat, rakan-rakan pelajar perlu sama-sama menjaga satu sama lain. So kita semua dalam satu kapal ribut yang dipukul ribut pandemik COVID-19 yang sama. Walaupun kita melihat perspektif kita berbeza, tetapi kita sebenarnya semua dalam kapal yang sama dan kita berhadapan dengan tekanan yang sama. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kita kena sama-sama cakna antara satu sama lain supaya tidak ada orang yang tertinggal, tidak ada orang yang terabai dan tidak ada orang yang terkesan secara serius diakibatkan perkara ini. Seterusnya dalam konteks masyarakat, kita semua kena cakna tentang masalah kesihatan mental dan kita kena kurangkan stigma terhadap masalah ini. Sebab salah satu punca mengapa ramai orang gagal untuk mendapatkan rawatan adalah kerana stigma yang diletakkan pada orang-orang yang ada masalah kesihatan mental, sedangkan semua kita sebenarnya boleh terdedah dengan masalah kesihatan mental ini, dan cuma kita tidak tahu apakah trigger kepada masalah kita. Jadi stigma itu perlu dikurangkan dalam masyarakat, dan masyarakat perlu juga mendapatkan informasi supaya mereka faham dengan sepenuhnya apakah itu masalah kesihatan mental, apakah itu penyakit mental dan sebagainya. Seterusnya ialah of course peranan agama adalah amat penting, tapi dalam konteks ini bukan dalam konteks menyalahkan sesuatu pihak kerana tidak mengaku agama, tetapi membawa semua orang untuk lebih dekat dengan Tuhan.
itu adalah lebih penting, kerana salah satu faktor pelindung kepada seseorang yang ada masalah kesihatan mental ialah kekuatan perhubungan mereka dengan Tuhan. Dan konteks kita Allah SWT. Jadi kekuatan perhubungan itu adalah amat penting, lebih penting berbanding dengan katakan kita hanya menyatakan salah, betul salah, atau dapat pahala atau dapat dosa dan sebagainya. Dan kita kena bina hubungan itu dengan lebih baik. Seterusnya dalam konteks negara ataupun dalam konteks kerajaan dan sebagainya, perkara yang paling penting adalah polisi-polisi yang boleh membantu mengatasi masalah-masalah yang melibatkan isu kesihatan mental ini. Termasuklah recently kita tahu bahawa dalam belanjawan pun ada belanjawan spesifik kepada masalah kesihatan mental dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, in which sangat bagus. Jadi media juga memainkan peranan di mana media perlu memberikan liputan-liputan yang lebih positif dan membantu supaya orang-orang yang bermasalah juga dapat mendapatkan bantuan dan tidaklah sekadar hanya melaporkan perkara tentang bunuh diri atau sebagainya tanpa ada sebahagian daripada berita itu mengandungi juga bagaimana untuk mendapatkan rawatan, di mana boleh dapatkan rawatan, di mana mendapatkan bantuan dan nombor-nombor yang boleh hubungi. Kerana dalam masyarakat kita, dalam negara kita ada pelbagai saluran yang kita boleh dapatkan bantuan. Masya Allah, itu dia panjang lebar dah Dr. Ahmad Rustam kongsikan. Setiap daripada kita ini berperanan dalam menangani masalah ini. Kita dalam satu kapal yang sama, walaupun perspektif kita dan ujian kita berbeza-beza, tapi kita kena pastikan tak ada seorang pun daripada kita yang tertinggal, tak ada seorang pun daripada kita yang akan orang kata terjejas teruk sehingga orang kata boleh melayang nyawa, ya. Tak nak macam ni. Jadi na'udzubillah, astaghfirullahalazim, banyakkan istighfar, banyakkan berselawat, okey. Jadi lakukan apa yang doktor katakan tadi. Semua main peranan penting, mudah-mudahan kita dapat mencegah perkara ini daripada terus berlaku, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Diharapkan apa yang Lin sampaikan kepada anda hari ini cukup bermanfaat, sampai sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan jariah kita berterusan. Terima kasih yang dah pun bersama dengan Lin. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan juga Facebook zayan.my. Boleh follow Lin dekat Instagram juga, Lin_Arifin. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa anda di Instagram Zayan Destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Bye.